Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Dan carilah bekalan, kata Allah, sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Maka cari dan kutiplah bekal sekira-kira kehidupan kamu yang sementara di atas muka bumi ini. Sebaik-baik bekalan itu, kata Allah, iaitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya telah kami berikan pada kamu, wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'azim. 7 ayat yang berulang-ulang daripada Al-Quranul Karim yang maha agung, maha tinggi, kalam Allah, mukjizat yang paling agung mengatasi mukjizat nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang cukup barakah ini, dapat sama-sama kita tunaikan satu kewajipan yang besar, iaitulah kefarduan salat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dalam kita salat berjemaah ini beberapa perkara yang patut kita tunaskan dan sempurnakan. Antaranya salat, antaranya iaitulah saf dalam salat-salat kita. Kesempurnaan saf merupakan sebahagian daripada kesempurnaan salah. Maka ini penting. Bagaimana sempurnanya saf itu? Iaitulah mesti ditemukan bahu dengan bahu. Bahu-bahu kena rapat bahu. Tak usah malu. Kaki-kaki juga rapat. Maknanya bahu kita tepuh dengan saing-saing. Kaki kita tepuh. Supaya apa? Supaya saf kita rapat. Beginilah tuan-tuan, saf kita kadang-kadang kita tengok jarang-jarang, renggang-renggang lagi. Rapatkan. Itu maksudnya rapat. Rapatkan saf. Percayalah bahawa ada barakah di sana. Dalam kajian sains menunjukkan bahawa sentuhan di antara satu sama lain sebagai cas. Positif, negatif. Kita saling memberikan antara satu sama lain.
Maka sebab itu sembahyang berjemaah menyumbang kepada kesihatan diri masing-masing. Untuk pagi-pagi bangun ni, kita sudah dicas, dah rehat banyak dah pagi-pagi tu, tidur dah malam tadi. Subuh dah tak nak dua saja, memandai dengan dua salat saja, 2 rakaat padang dah. Cas dua rakaat, saling cas, positif dan negatif. Itu kajian sains. Maka kita sihat. Kemudian kita berterusan dengan aktiviti dan kerja harian kita. Subuh nak jember sampai ke zuhur tu lama, banyak kerja, banyaklah tenaga, energi kita keluar. Maka cas pula 4 rakaat, 4. Sembahyang berjemaah sama juga. Selepas tu zuhur nak jember ke asar, sama juga. Pasar ni kita kerja banyak lagi, lepas tu kita cas lagi 4 rakaat. Saling memberikan negatif dan positif kita antara satu sama lain. Begitu juga sehinggalah sampai maghrib, mari kita dah rehat dah. Rehat 3 saja, 3 rakaat. Nak sapa ke Isya tu pula kita cah lagi 4 rakaat. Sebab apa? Nak tunggu subuh esok ni lama lagi. Saling memberikan antara satu sama lain. Give and take. Kita bagi dan kita dapat juga. Ini kelebihan besar. Dan banyak lagi kajian-kajian sains yang membuktikan bahawa betapa besarnya kelebihan dan fadilat salat berjemaah ni. Itu dari segi kesihatan, belum dari segi feeling, dari segi feel, semangat, inspiration, maknanya kekuatan dalaman. Beza tuan-tuan sembahyang seorang dengan sembahyang berjemaah. Dari segi ketenangan beza. Tak percaya sembahyang seorang rumah dengan sembahyang masjid. Padahal sembahyang masjid ni bukan khusyuk sangat pun, kita ramai-ramai, tapi ramai-ramai tu ada barakah dia. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketenangan yang kita dapat tu tak sama. Tak sama. Nak kalaulah kita balik kerja asar tu, balik lebih kurang tu, kita balik tak singgah sejik, sembahyang jemaah sekejap, pergi balik rumah teguh, main suara rumah lain. Dari segi emosional kita, emosi kita letih, capung nak marah, patah selah sikit, ayah nak masuk ni, anak makan mari main jember kita, ia panah. Tapi kalau singgah sejik dulu sekejap, kita akan setenang lain. Balik kita sambung anak-anak kita dengan tenang dan sebagainya. Ini kelebihan ni, banyaklah kita kupas ni tuan-tuan. Beza antara salat berjemaah dengan salat bersendirian pun beza dah. Pahala sementara lah, pahala. Maka penting apabila kita dalam salat ini, saf kita mesti rapat, temukan bau dengan bau. Kita semua ini bersaudara satu sama lain. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia bersaudara. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Salat merupakan lambang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikatan kita, hubungan kita dengan Allah, salat. Dari segi neraca agama, Islam melihat salat sebagai lambang atau simbolik hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu pagi tadi kita tengok, wa aqimus salah wa atawuz zakah, Allah Ta'ala sebut. Biasanya dalam ayat Quran, 2 ayat ini tak pisah. Allah Ta'ala tak sebut wa aqimus salah wa sawma Ramadan, tak. Wa aqimus salah wa atawuz zakah. Dirikan salah dan tunaikan zakat. 2 lambang ini atau titah perintah Allah ini, yang pertama salat, yang kedua zakat, merupakan lambang hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Untuk selesai balik pulang pada Allah, kena selesai 2 perkara. Yang pertama hubungan kita dengan Allah yang dinamakan hablum minallah, hubungan dengan Allah, salat. Wa atawuz zakah, dan tunaikan zakat. Zakah ini hubungan sesama manusia, kena berikan hak sesama muslim. Orang-orang yang berjaya, dia banyak bisnes, dia tubik zakat. Dengan zakatnya saja dia menyelesaikan, dia tunaikan hak Allah, dia berikan zakat. Dalam masa yang sama dia telah memberikan haknya sesama manusia. Zakat itu diagihkan pula pada 8 asnaf.
dan pembahagian asnaf pada hari ini. Selesai baru ni tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Ini hubungan Allah Subhanahu Wa Taala ajar dan didik kita sebagai manusia ini tidak terlepas dengan Allah dan tidak terlepas sesama manusia. Alhamdulillah, pada malam ini sebenarnya saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan serta saya sendiri sama-sama kita membelek ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran yang saya fokuskan pada malam ini, iaitulah suratul Fatihah. Malam ni saya nak bahas cerita kisah surah Fatihah. Kenali suratul Fatihah. Siapakah Fatihah ni? Lagu mana kelebihan dan kekuatan dia dan sebagainya? Fatihah ni tak kenal maka tak cinta. Maka sebab itu kita buat biasa saja. Fatihah ni sekadar dengar. Sebab apa? Sebab kita tak kenal barang ni lagu mana. Kalau kita kenal sesuatu perkara ni, besarnya kelebihannya, banyaknya rahsia-rahsianya, dan saya kita akan pegang, kita simpan. Kalau orang cerita, orang mari pak kita ni tengok ni, dia buka beg dia waktu beg, mata-mata cici manyok, ni bong tunggal, hak kayu-kayu lah, raja kayu, ni batu dah asal daripada kayu, kayu jadi batu, dah macam-macam. Hak ni mutiara, kita suka sangat, ambil selalu sipang, nak bagi bagi. Kayu munggah, ambil sipang. Anak salah lepas marah kan anak, mana ambil ayah? Gekah tu anak. Anak bukan tahu kala pun, anak tengok sekadar kayu, padahal kayu. Maknanya sebab apa kita jaga ni? Sebab kita tahu ada rahsia-rahsia dia. Rahsia hak banyak ni sebenarnya di Quran lagi besar lagi. Kita tak simpan Fatihah ni. Kenapa sakit anak ambil mata cicing dulu? Ambil mata cicing, celup dalam air, celup. Dia bagus, dia salawat dan sebagainya, baru dia akak cicing. Warna telinga tepung, titik dan telinga, macam-macam lah. Tidak ada masalah itu. Keistimewaan kayu kadang-kadang, keistimewaan kayu sebagai usaha kita. Dia bukan percaya dia menyembuhkan, tidak. Kelebihan kayu, batu dan sebagainya. Saya nak sebut di sini ada lagi satu benda yang jauh lebih besar, iaitulah suratul Fatihah. Kita cuba tengok pada malam ini seberapa besar kelebihan suratul Fatihah dalam masa yang terbatas ini. Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran mengandungi 114 surah. Dalam 30 juzuk itu ada 114 surah. Semua sekali bila dihitung-hitung semua surah ini, maka terkumpullah ayat Al-Quranul Karim. Secara ijma' ulama' mengatakan 6,236 ayat. 6236. Walaupun ada kita dengar sebelum ini 6,666 ayat, pendapat ini tidak benar. Boleh kira tuan-tuan, ambil kalkulator, buka dalam Al-Quran ini, tambah Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran, tambah. Tak sapa 66 ni. 6,600 jauh tu. Jika dibanding dengan sepakat ulama fawasil disebut, ulama yang menghitung kira ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada 114 surah ini, maka terkumpullah bilangan ayat Al-Quranul Karim 6,236 ayat. Kalau kita kata 6,600 dengan 6,200 kan beza 400 tu. 400 tu beza tu. Kat mana lagi 400 nak tambah ayat Quran ni? Maka ingat baik, 6236. Saya dulu tuan-tuan ngajar Quran. Anak murid saya padahal masa tu di UMT bukanlah orang barang, pensyarah mai belajar Quran kita. Tiap kali kita beritahu dan kita tanya-tanya dia, setiap kali pertemuan berapa, dia pergi ke 6 juga, 6666 kata dia. Last sekali saya ambil kereta sutik, saya buh nombor plate 6236. Kereta saya tu 6236.
bilangan ayat Al-Quranul Karim. Masa saya beli dulu tuan-tuan, murah saja, 200 lebih kat 300 lebih tu je dulu, 5 tahun 7 tahun lepas. Baru ni survey pulak nombor tu, rupanya mahal dah, 1,500 dah. Orang tahu dah, orang tahu dah. Cari 623 tak ada dah Ustaz. Ambil nombor KL tak ada dah Ustaz. Kedah pulak tak ada lah ke. Rupanya orang dah tahu dah, 6236. Tak ada keramat apa-apa. Ibarat keramat tu, ada accident dah kereta kita dia. Sebab bilangan ayat dah. Cuma nak suruh mudah orang ingat. 6,236 ayat. Baik. Sekiranya ada khilaf sedikit pun dia tak lari. 6,237, 6,214, 6,208, begitu je. Lebih kurang 6,200. Dia tak pergi ke 6,600. Banyak tu. Dah selama ni kita pegang Ustaz 6,666 ayat. Mari mana? Saya pernah buat selidikan dulu dengan sahabat-sahabat masa di Al-Azhar satu masa dulu. Kita buka kitab-kitab Madinah, kitab-kitab Mekah, kitab Hijaz di mana, kitab-kitab Basrah, dan kitab-kitab Kufah. Mana ulama Kufah, ulama Basrah. Kufah dan Basrah ini ulama Iraq. Tak jumpa 6666 ni. Kat mana? Ulama Mekah tak ada, ulama Madinah tak ada, ulama Syam pun tak ada. Disebut ulama Syami, Basri, Kufi, Hijazi, Madani, tak ada. Akhirnya kita bertemu dalam kitab kuning, kitab Jawi lama belah Nusantara ini. Rupanya terselit 6,666 ayat ni dalam kitab-kitab Jawi. Ini sumbangan ulama-ulama lama. Tapi tak ada. Kita kena betulkan. Baik, alhamdulillah. Kita fokus pada suratul Fatihah. Suratul Fatihah mengandungi 7 ayat. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Sesungguhnya kami berikan pada kamu wahai Muhammad 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat berulang-ulang, iaitulah suratul Fatihah. Maka sebab itulah suratul Fatihah selain namanya yang banyak, menurut kita Manarul Huda, lebih kurang ulama tafsir mengatakan 7 nama ayat suratul Fatihah ini. Bahkan dalam tafsir Muni, Al-Imam Qurtubi mengatakan bukan setakat 7, pergi 12. Dalam tafsir-tafsir yang lain bukan setakat 12, pakai 30. Banyaknya nama suratul Fatihah. Dalam satu kaedah, kasratul asma tadullu ala syaraful musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan bahawa mulianya empunya nama. Dia seorang saja, tapi banyak gelaran pada dia. Dialah Tok Imam, dialah Tok Muding, dia juga Tok Imam, Tok Muding. Siapa dia? Nu Haji Mak nu, Haji Mak Tok Imam, Haji Mak Tok Muding, dia juga. Haji Mak Amir kutip zakat, dia juga. Rupanya pergi rumah dia lah pemain kereta, Haji Mak pemain. Ada Tok Imam pemain kereta, ada juga tuan-tuan. Kadang-kadang Tok Imam tapi dia pandai buat perabot, tukang perabot, dia juga. Banyak je nama dia. Tok Qadi, dia juga. Oh, banyak, hebat dia ni. Sebab apa? Sebab banyaknya nama sandaran-sandaran pada dia, menunjukkan kelebihan-kelebihan dia banyak. Begitu juga Fatihah. Fatihah antaranya yang masyhur disebut namanya Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran Karim. Surah Ummul Kitab, ibu kepada kitab ini. Suratul Fatihah, surah yang membuka kepada Al-Quranul Karim. Dia duduk depan sekali. Dalam soal perbahasan menentukan kedudukan surah Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ini tak boleh buat apa. Ini masalah susunan surah ini telah secara tauqifi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tetap dah surah-surah yang kita tengok 114 surah pada malam ini, kedudukan dan susunannya adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri susun pada sahabat.
Selepas selesai semua, Nabi bertalaqi dengan Jibril dan Nabi bacakan pada sahabat-sahabat pun bertalaqi dengan Nabi SAW. Nabi susun. Selepas semua sekali Al-Quran diturunkan, maka Nabi kata, ayat ni duduk sini, surah ni duduk sini, surah ni duduk sini, surah ni duduk sini. Penyusunan surah Al-Quranil Karim tidak mengikut bagaimana turunnya Al-Quran. Kalau ikut turun Quran, hak mana turun dulu akan disusun dulu, tak? Bukan begitu. Beza Al-Quran Karim ini. Turun dia berterabur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lepas turun mengikut keadaan dia, dan penyusunan surah-surah ini ditentukan oleh Nabi. Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi. Lepas ayat ni, Nabi kata, Ali, ayat ni bos sini, bos dalam ni, bos surah ni. Begitu. Maka jadilah sebagaimana yang kita tengok pada hari ini. Beginilah kedudukan surah dan ayat di zaman Nabi SAW, dan kekalah Al-Quran sampai kini, bahkan sampai kiamat. Beginilah kedudukan. Dah nak ubah-ubah lah. Maka Fatihah ada depan sekali. Nabi tentukan. Istilahnya disebut tauqifi, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga suratul Fatihah ini juga nama yang lainnya surah Al-Hamd, Al-Kanz, suratul Syifa, surah penyembuh, suratul Ruqyah, dibacakan ayat-ayat Ruqyah untuk berubat, boleh suratul Fatihah. Bahkan banyak dalam kitab-kitab lama bagaimana diriwayatkan sahabat Nabi SAW pernah baca untuk orang sakit yang tidak ada ubat. Satu masa tu sahabat disampaikan satu kampung ni, tok mulu dia sakit, macam-macam tabib, doktor dipanggil, tak jadi apa. Sehingga di kalangan mereka berkata, sesungguhnya rombongan yang datang ke kampung itu sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang alim, tok-tok guru. Bagaimana kalau kita minta dicuba ikhtiar sekali, sahabat mari, sahabat baca Fatihah saja, baca Fatihah. Para ulama menyebut dua kaedah. Yang pertama, baca suratul Fatihah terus sembuh saja pada hak sakit. Sembuh, tiup babi Fatihah, baca dengan sempurna, tiup, sembuh. Sembuh angin, bukan buh ali khapab ni tu, biar ali pop baham muka kau marah orang. Yang kedua, dibacakan dalam air. Ambil air kita ni, kita baca 7 kali, baca 21 kali, bagi pada anak cucu kita minum. Nangis sangat tiap malam-malam. Ni 2 pagi ya telefon start lagi. Warna pulak ni 2 pagi ni, kita kata ni. Anak nangis kata dia. Betul tak anak nangis ke mak nangis, dia kata. Anak nangis okey, tak apalah, anak nangis. Dak apa pulak, tak tahu saya tak tahu. Kita bacalah, baca. Nak baca apa saya tu? Nak baca apa? Baca Fatihah je lah. Fatihah je. Ya gitu. Fatihah je. Itu bukan Fatihah je. Baca Fatihah tu. You barang Fatihah. Baca Fatihah tu. Tak kira kita faham hunggam dia 2 pagi ni, kita pun nak tidur juga. Baca Fatihah. Baca dulu tu. Baca kuat dalam rumah tu. Baca Fatihah. Kemudian baca dalam air pula. Bagi minum anak tu. Bagi minum. Gosok-gosok badan dia dan sebagainya. Kalau tak jadi juga, kita kata esoklah kita pergi. Saya biasa bubat-bubat ni tuan-tuan, saya tak pandai sangat bagi kawan lain. Kecil-kecil gitu boleh lah. Baca Fatihah je. Ayah lebih afdal. Fatihah kan semua kita pandai. Baca sekali, baca 3 kali, baca 7 kali, baca 21 kali, baca. InsyaAllah dengan barakah Al-Quran. Kata Nabi SAW, fi fatihatil kitab shifa'un min kulli dah. Pada Fatihah itu penyembuh sekalian penyakit. Fatihah ni, ini hadis Nabi, jaminan Nabi, yakin dengan hadis Nabi. Al-Quranul Karim, wahyu daripada Allah. Fi fatihatil kitab shifa'un min kulli dah. Pada Fatihah itu penyembuh sekalian penyakit, kata Nabi. Baca, insya-Allah. Lepas tu tunggu juga, Pak. Ada call lagi? Tak ada dah. Jumpa esok lusa tu.
Warna tak kau dah bayar rasa alhamdulillah. Baca 21 kali kata dia. Baca. Ayah lebih afdal baca. Kadang-kadang anak-anak ni anak-anak kecil jelah, anak kecil. Dia nampak-nampak dan sebagainya. Dan banyak lagi suratul Fatihah. Sama juga nama Fatihah itu Sab'ul Mathani. Surah Sab'ul Mathani. Jangan pelik pula tuan-tuan kalau kita masuk majlis di sekolah ke, anak kita ke, di universiti ke, pengusi kata sama-sama kita buka majlis kita dengan surah Sab'ul Mathani. Dia sebut. Biasa kita dengar dengan surah Fatihah. Orang-orang mengaji dia akan sebut begitu kadang-kadang. Surah 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat berulang-ulang ni tuan-tuan, iaitulah Fatihah. Maka sebab itu sebagai ayah dan anak, ibu ataupun toki, anak kita hak tambah cicik ni, sebelum dia boleh baca Quran, pastikan kita ajar dia Fatihah. Jangan wui ke orang lain, jangan wui ke ustaz-ustaz. Fatihah ni biar kita ajar, biar kita ajar, biar dipandang dengan kita, dia apa Fatihah dengan kita. Sebab ini pahala kita besar. You ke ustaz, boleh ke ustaz lah. Anak tu nanti dia akan semayang, setiap kali semayang akan baca suratul Fatihah. Dalam sehari kita semayang 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali busuk-busuk pun kita baca suratul Fatihah. Anak kita esok dia akan baca, dia semayang. Maka setiap kali dia baca, maka boleh kita. Maka sebab tu Fatihah jangan beri orang lain. Ini saham kita ni, anak kita ni. Lepas anak kita esok dia ajar pula pada anak dia, cucu kita. Cucu kita esok dia ajar pula pada anak dia, cicit kita. Cicit kita esok dia ajar pula pada anak dia, cuik kita. Dia akan berterusan. Anak, cucu, cicit, cuik, gamis, capang, lambat, 7 keturunan semua ni. Maka mahala kita tu, kita mati 50 tahun dah. Cicit kita masih lagi baca Fatihah, baca Quran, dia semayang, masih boleh pahala kita. Jangan bagi ustaz ni Fatihah ni, jangan bagi kita imam, biar kita ajar. Nah itu dia, cucu-cucu kita tu mudah-mudahan akan berkekalan memboleh pahala kita. 7 ayat yang berulang-ulang. Dan banyak lagi sebenarnya nama-nama suratul Fatihah ini. Antara yang juga disebut nama suratul Asas. Asas, sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas, Asasul Kutub Al-Quranul Karim. Asas kepada kitab ini iaitulah Al-Quranul Karim. Semua kitab-kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa Taurah, Nabi Isa Injil, Nabi Zabur, Nabi Daud Zabur. Dan semua kitab-kitab penutupnya adalah Al-Quran. Dan asas kepada semua kitab Al-Quran. Tak boleh lagi Nabi Isa esok dia nak mari dengan syariat dia, dengan kitab Injil, tak boleh lagi. Kena mari dengan syariat Al-Quran, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa walaupun dia mari esok, dia tak bawa syariat dia dah, syariat Nabi Muhammad itu berdasar Al-Quran. Wa asasul Quran Fatihah. Dan asas kepada Al-Quran iaitulah suratul Fatihah. Man segala isi kitab-kitab sebelum ini iaitulah terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan segala isi kandung dalam Al-Quranul Karim terangkum dalam suratul Fatihah. Wa asasul Fatihah terangkum dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan semua isi-isi Fatihah ini terangkum dalam pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat paling besar dalam Quran. Hanya pada Engkau Allah kami sembah, dan hanya pada Engkau Allah kami pohon tolongan. Ini besar ni, ayat tauhid, ayat akidah. Dan ayat ini terangkum dalam terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik, begitulah kita tengok suratul Fatihah yang mengandungi banyak sangat nama. Sebagaimana disebut, banyaknya nama menunjukkan bahawa mulianya empunya nama itu. Banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Yang kedua, yang ketiga, suratul Fatihah ini diletakkan dalam kategori
Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. 114 surah telah dibahagikan ulama-ulama, iaitulah surah ni pembahagiannya diletakkan dalam bahagian surah Makkiyah. Surah ni pula dalam bahagian surah Madaniyah. Kita tengok kat belakang Quran tu yang tulis Makkiyah dengan Madaniyah. Apa maksud sebenarnya Makkiyah dengan Madaniyah ini? Baik, kalaulah kita tengok, Makkiyah menunjukkan ayat ataupun surah ini turun pada Nabi SAW. Kalau Makkiyah di Mekah, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau Madinah pula, maknanya ayat atau surah ini diberikan pada Nabi, diwahyukan pada Nabi di Madinah selepas Nabi berhijrah. Itu je lah. Adalah ciri-ciri dia. Kebanyakannya kalau ayat-ayat yang turun di Mekah, ayat-ayat iman, ayat untuk menanamkan akidah sahabat. Tak masuk hukum hakam tak lagi. Hukum semayang, puasa ada lagi. Di Madinah belaka. Yang pertama, asas imam dulu. Iman. Yakin bahawa adanya pembalasan. Kerja baik, amal buruk. Kita ni semua ni tak sia-sia. Esok akan dihitung balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya Allah, adanya malaikat, ada kitab, ada kiamat, ada pembalasan, ada syurga dan neraka, adanya azab-azab kubur dan sebagainya. Ini ayat-ayat ni. Baik. Kemudian di Madinah lah biasanya barulah turun ayat-ayat hukum. 13 tahun tu, 13 tahun soalan akidah saja. Akidah. Bahkan hampir 70% dalam Al-Quran Allah Ta'ala nak soalan akidah. Hukum hakam ni ayat dia tak sampai 500 pun. 6,236 ayat, tak sampai 500. Paling banyak ulama-ulama tafsir membahaskan ataupun mengklasifikasikan, bahagikan mana ayat-ayat hukum lebih kurang tak apa 500. Bahkan ulama kata 200 saja. Kalau paling banyak pun kat 500. Maknanya dan 6,000 lagi ayat kenapa? Ayat akidah. Allah Ta'ala nak ni. Allah Ta'ala nak sekalian manusia. Tak ada benda lain aku nak daripada mu ni. Yang pertama, sembah aku. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, apa saja dalam kehidupan kamu, kamu nak keperluan kamu, asas kamu untuk apa saja untuk kehidupan kamu, minta dengan aku. Jangan minta selain daripada aku. Itu dia. Itu Allah Ta'ala nak daripada kita ni. Semua Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada bawa lain. Bawa tinggalkan syirik. Sembah Allah. Jangan sembah selain daripada Allah. Sembah Allah. Bagaimana menyembah Allah? Dengan mentaati titah perintah Allah dan meninggalkan larangan dan tegahan Allah. Iaitu kunci takwa. Kena buat Allah Ta'ala perintah. Maknanya hidup ikut undang-undang dan syariat Allah. Ikut peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan di atas muka bumi ni. Sebab Allah Ta'ala ciptakan bumi. Ni aku cerita tempat tinggal ni. Aku cerita dah. Dan bila aku ciptakan satu tempat tinggal kamu, wahai manusia, wahai makhluk, cara hidup pula jangan hidup ikut undang-undang orang lain. Ikut undang-undang aku lah. Sebab ni tempat aku cipta. Macam kita pergi sekolah, tuan mana boleh buat undang-undang sendiri? Undang-undang sekolah. Di bala poli ada undang-undang bala poli. Masuk mahkamah dia ada undang-undang dia. Tak boleh nak cakap macam cakap kedai kopi, tak boleh. Dia ada bahasa-bahasa dia. Semua tempat ada undang-undang. Sama juga Allah Ta'ala. Ini buminya. Maka hiduplah wahai makhluk mengikut undang-undang aku. Pelik ke tuan-tuan? Dah pelik dah kita masuk sekolah. Kita hantar anak kita sekolah. Kita pakai pakaian seragam sekolah lah. Tak boleh lah. Ikut suka-suka kita nak pakai pakaian apa. Pergi pakai baju Melayu tak boleh. Sebab sekolah ada baju sekolah dia dah. Tak boleh. Masa mana nak masuk pukul 7, pukul 8, 7.45. Kena ikut undang-undang dia. Tak boleh suka-suka. Sebab apa? Sebab tepat tu. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kamu hidup wahai manusia di atas bumi aku ini. Maka hidup ikut undang-undang aku. Kemudian sebenarnya perbahasan Fatihah ni panjang. Mana yang sempat saja pada hari ini. Satu poin yang saya nak sebut yang cukup menarik saya tengok di sini iaitulah antaranya dalam suratul Fatihah terdapat 141 huruf
Kita tak kira lah ni ulama-ulama kira lah. Dan mengandungi 14 syaddah ataupun syiddah, sadu. Bismillahirrahman. Nampak? Satu ada 14. Kalau kita kira ada 14. Gitu juga dalam suratul Fatihah ada rahsia-rahsia tersendiri. Terdapat 7 huruf yang Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan dalam suratul Fatihah. Kalau tuan-tuan ibu ayah sekalian perasan, dalam surah Fatihah ini ada 7 ayat, tu ada 7 huruf. Daripada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, ja sampailah ya. Huruf hijaiyah ini lebih kurang 27 atau 28 huruf. Semuanya ada dalam suratul Fatihah kecuali 7 huruf tak ada. 7 huruf tak ada. Ini rahsia suratul Fatihah. Apakah hurufnya? Yang pertama huruf tha. Ada tak huruf tha dalam suratul Fatihah ini? Tercari-cari tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ke nasta'in? Ada juga orang baca nasta'in, bukan nasta'in, nasta'in. Tha tak ada. Huruf tha tak ada. Lagi huruf apa ayah sekalian? Cuba tenung-tenung boleh akak khabar. Selepas huruf tha saya beri rasa tu. Antara lagi huruf api, toki. Toki. Huruf benda tak ada lagi. Lama mana dah toki baca suratul Fatihah. Huruf benda tak ada dalam Fatihah ni lagi. Dalam Fatihah ni. Toki boleh jawab, esok belanja hamba. Kedai Pak Nafi, kedai ayah Nafi ni. Waktu macam mana? Boleh jawab pun belanja hamba, tak boleh jawab pun belanja hamba. Huruf jin. Ada tak jin tuan-tuan? Jin tak ada. Tha tak ada. Jin tak ada. Ada 7 huruf. Kemudian huruf kha. Kha tak ada. 3, 4 huruf zai. Zai tak ada. Ya. Yang kelima huruf shin. Shin tak ada. Disebut nasta'in, bukan nashta'in. Syira bukan syira. Shi sira sad. Shin tak ada. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas syiratal mustaqim. Jauh dia. Tak ada Fatihah tak ada. Kecuali lah dia pelak nak guna saya Asyar Bukit Tokbeng kata saya suka sangat Islam. Ni pelak ni, bukannya dia buat dia pelak. Shin tak ada. Yang keenam huruf dha. Dha tak ada. Dha. Kalau kita sebut dha lah dha. Arab sebut dha. Huruf dha tak ada. Yang terakhir. Okey, huruf terakhir okey. Bang dah nak nutup dah. Yang terakhir. Ibunda belakang biasa puang lah. Muslimat dia jadi benda gini, ibu hari cari benda gini, cari yang tersembunyi dan so dia suka cari. Benda mak. Selagi. Ipa kat tengok kita tanya dia. Huruf fa. Fa tak ada. Tha, jin, kha, zai, shin, dha dan fa. 7 huruf ini tak ada dalam suratul Fatihah. Ulama buat kajian. Secara kebetulannya 7 huruf ini mewakili pangkal kepada 7 bentuk siksaan neraka. Tha mewakili kalimah thubur. Thubur maksudnya hancur lebur. Ini ciri-ciri siksaan dalam neraka. Tha mewakili kalimah thubur, iaitulah hancur lebur. Jin mewakili kalimah
Jahannam rosak binasa, hancur lebur. Thubur iaitulah rosak binasa. Jahannam hancur lebur. Kha mewakili kalimah khalidin, kekal selamanya. Semua yang saya sebut ini adalah bentuk-bentuk ragam siksaan neraka Allah. Zai iaitulah zamharir, sejuk kaku. Shin mewakili kalimah syaqawah, aneka siksaan. Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini macam-macam siksaan, dengan nanahnya, dengan besinya, dan macam-macam. Kemudian huruf dha, zulmah. Zulmah gelap gulita. Neraka ni gelap. Neraka ni boya sekalian gelap selama-lamanya. Bukan dia tiba masa cerah, lepas tu gelap, lepas tu cerah pula. Dah. Neraka ni terlalu panas, terlalu besarnya api sampai gelap. Api kan, api yang besar ni, kalau api megah lagi tu, megah api tu tak panas lagi. Sebenar-benarnya api yang panas, dia kelom tu sampai hitam api ni. Tengok membakar. Kalau ada megah-megah lagi tu, dia biasa lagi. Sebesar-besar api hitam. Neraka selama-lamanya gelap. Syurga selama-lamanya cerah. Cerah syurga sama, cerah sama. Dah nak tidur apa lagi dah nikmat? Tak ada ke tidur dah. Dah sedar pun nak tidur. Tak ada manusia nak tidur dalam syurga. Tidur ialah nikmat. Sebab kita letih. Kalau kita dalam nikmat, kita nak tidur tak tuan-tuan? Dah jadi. Tengok malam pertama orang mengatakan dah sedar pagi dah yang mananya. Dah sedar pun. Sebab apa dalam nikmat? Nikmat ni dah ingat tidur dah. Buktinya kalau kita tengok orang minat bola, daripada tidur je bangun, padahal tak tidur lagi. Kalau kita kata 2 pagi ni dah bangun pula nunggu Kedah, rela bangun pergi Kedah tengok bola Portugal lawan Brazil contohnya. Kedah ni kursi penuh, tak ada tempat duduk, diri 2 jam tengok bola. Habis tau tak sedar 2 jam belan-belan diri. Sebab apa? Sebab dalam nikmat dia suka benda tu. Gitu juga syurga, tak tidur kenapa dalam nikmat. Makan buah haipal sekali rasa sedap rasa kali kedua buah yang sama rasa lain pula, kau sedap. Buah-buah dalam syurga sama, buah anggur, buah haipal nama sama je, betul-betul sama je, tetapi rasa biasa. Kita tak tidur dah nikmat. Kita tidur tu sebab letih. Ada orang tanya saya, nikmat ke tidur Ustaz? Nikmat saya kata, nikmat. Kat anda nikmat? Kat anda nikmat tidur? Toki pula Toki. Kat anda nikmat tidur Toki? Toki paling lama tidur sini rasanya. Setakat ni kat 80 dah. Kat mana nikmat tidur Toki? Masa tidur nak rasa mana? Nikmat tidur tak rasa. Kita tidur 2 jam 3 jam, kita tak rasa nikmat tu. Tak rasa nikmat tu masa mana? Saya kata masa kita kejut sekejap. Kejut, tapi mama lagi. Lepas tu kejut, baru pukul 4.30 dah subuh lagi. Kita nak tidur mula. Tu nikmat tu. Awak pun nak tidur mula. Tidur mula. Tu nikmat tu. Ke mana? Masa kejut sikit, masa kita nak tidur tak mau tidur, kita pilih tidur lah. Tu nikmat. Masa dah tidur dah rasa nikmat dah. Kau tak tahulah orang lain. Nikmat tidur sekejap tu je sebenarnya. Baik. Syurga selama-lamanya cerah. Suka subhanallah. Kekal selama-lamanya dalam nikmat.
Tak tidur dah Ustaz? Tak tidur dah. Sebab orang dalam nikmat dia terlupa dah nak tidur. Dia ingat dah macam tengok bola tadi pada waktu tidur. Terlupa dah. Baik. Makan banyak-banyak dak begok dah. Dak begok nikmat juga Ustaz. Begok sebab terpaksa. Sebab terpaksa. Kalaulah diberi pilihan nak begok tak begok, kita tak ambil dah sedar pun. Tengah-tengah sedap-sedap kuliah, mari ke perut pula. Masa ni ya mari kita kata. Masa ni mari. Padahal mana kita tak ambil begok tu. Dah nikmat begok dulu lepas kita terpaksa kena begok dah. Itu lain dah. Tapi kalau tanya, nak begok tak ambil. Kita tak begok dah. Dia habis tubik-tubik kot peluh begitu je. Allah Ta'ala boleh buat, masya-Allah. Comel. Bayangkan tuan-tuan, dalam selama-lamanya gelap, dalam keadaan gelap, wali'ayyasubillah, minta jauhlah daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak ada api kau, gelap pun nak kat nak dah. Sehari dua duduk dalam penjara, orang punya penjara tu kan, dia gelap 6 bulan tak buka-buka, tak lapu-lapu, gelap, bangun-bangun gila dia. Minta jauh, wali'ayyasubillah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua syurga, amin insyaAllah. Yang terakhir itulah huruf fa, fariqah. Fariqah ini maksudnya pecah berkecai, kembu habis, pecah habis dalam siksaan neraka Allah. Baung, kena katok, kena handing dan pecah berat kali. Lepas tu cantum pula Allah Ta'ala bakar kita sampai kulit tak ada benda dah. Tak ada benda, hilanglah sakit sebab diri sakit. Tak, Tuhan ciptakan kulit baru. Kulit baru, sakit pula. Sakit pula. Inilah 7 huruf ya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha bijaksananya Allah. Tidak memasukkan 7 huruf ini. Huruf tha, iaitulah mewakili thubur, hancur lebur. Huruf jin, jahannam, rosak binasa. Khalidin, kekal selamanya. Zamhari, sejuk kaku. Shim, syaqawah, aneka siksaan. Dha, zulmah, gelap gulita. Dan fa, fariqah, pecah berkecai. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala memilih ayat-ayat suci Al-Quran Karim sehingga sampai serahsia ini. Allah Ta'ala besarnya rahmah, penawar, syifa dalam suratul Fatihah. Maka mudah-mudahan kalau kita beramal dengan suratul Fatihah, insya-Allah sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhirat kita, insya-Allah. Banyaklah perbahasan Fatihah sebenarnya. Bagaimana Fatihah tidak dibaca secara kuat pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu satu perbahasan. Kenapa di Malaysia kita baca Bismillah dengan kuat, dengan jahar, di Mekah, Madinah iman tak baca Bismillah cara kuat. Tiba-tiba dengar Allahu Akbar, kata tak iman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Mekah kan? Tak dengar pun. Bahkan Bismillah dia. Itu perbahasan yang lain. Alhamdulillah, kita sikit sebanyak kita tahu bagaimana besarnya suratul Fatihah ini. Maka beramallah baca Fatihah sama-sama. Tak ada apa sangat kita nak ulang, nak sikit-sikit, baca Fatihah je lah. Naik kereta sebelum sampai jabat tu, baca Fatihah berulang-ulang. Sampai 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sampai ke 100,000 kali dan sebagainya. InsyaAllah sehinggalah Fatihah ini menjadi sebati dalam kehidupan kita. Ada orang nak khianat kita, kita terasa lain dah apabila Fatihah ini menjadi sebati dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita amalkan, sebatikan diri kita ini dengan sentiasa berwuduk. Ada sama wuduk, kekalkan wuduk dan amalkan Fatihah. Saya sendiri pun tuan-tuan tak ada amal pun, tak ada amal pun, baca Fatihah aja. Nak gimana macam Fatihah, Fatihah. Awal dalin, ambil balik Bismillah, baca berulang kali. Saya pernah jumpa seorang wartawan, ini cerita terakhir. Wartawan ni dia handle kes macam-macam lah. Kadang-kadang berdepan dengan non-Muslim, wartawan yang bukan non-Muslim,
sihir dan macam-macam. Saya pernah tanya akak, apa rahsia akak? Tidakkah takut akak berdepan dengan kes-kes yang besar, melibatkan jutaan duit, rahsia kerajaan pun banyak, kemudian berdepan dengan sihir-sihir yang banyak? Tak ada ke? Mesti ada ustaz, mesti ada, dia kata. Pasal apa yang kak amal? Dia tak ada benda lain ustaz. Saya teringat pesanan ayah saya, bacalah Fatihah berulang-ulang. Itu sehingga sampai nak capai ke pejabat dia tu terima guaman lah, beratus-ratus kali ustaz, beratus-ratus kali. Kadang-kadang kita dapat rasa orang memang mari tu dengan niat nak khianat kita dah. Memang nak sihir kita dan sebagainya. Dengan berkat Al-Fatihah, insya-Allah dia tak tembus, insya-Allah. Dan memang inilah yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita baca Fatihah digabungkan dengan ayat kursi, digabungkan juga dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ayat-ayat pilihan lagi yang kita boleh hafal, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin sebagainya. Ini ayat-ayat Al-Quranul Karim insya-Allah memberikan kekuatan kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan saya rasa tak ada benda lain pun kita nak simpan atau nak turunkan, nak berikan pada anak-anak kita. Ni ya, tahu je. Baca abang, baca kakak, baca berulang-ulang, sama-sama, baca sama-sama. Baca Fatihah ayat kursi, baca Fatihah ayat kursi, insya-Allah. Setakat itulah pengurusan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkaitan pada kita insya-Allah, dunia dan juga akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.